Dan yakni padahal, dan yakni wawul hal, dan padahal sunnya telah marah pula orang yang mengucap mau sampah atasmu dengan sebab marah raja-raja. Marah rajanya, dia buat kerja nak dapat redok penyapu sampah. Lepas tu redok raja dia tak ambil, penyapu sampah tu raja buang lagi. Gitulah bandingan dia. Oh, penyapu sampah hebat daripada raja pula Dah orang buat satu kerja. Bukan nak dapat kerja tu akan dapat reda raja. Tiba-tiba nak reda penyapu je. Kalau raja tahu, penyapu tu kena, tukang sapu-sapu tu kena. Jadi akhirnya penyapu sampah akan marah kepada dia sebab dia dimarah oleh raja. Ni apa dah analogi pandai ni? Dan ni padahal sebenarnya telah marah pula orang yang menyapu sampah atasmu tu, orang yang riak kalau kita bicara sinilah, dengan sebab marah raja-raja. Dengan sebab marah raja-raja, maka lupu akan dikau sekaliannya. Redok raja pun tak dapat, redok penyapu sampah pun tak dapat. Gitulah. Maka lupu akan dikau sekaliannya. Sekalian menapa? Redok raja-raja dan redok orang yang bersapah. Sama dia juga sampai di hari akhirat. Tuan tanya kan, limanil mulkul yaum, Allahu wahidul qahhar. Siapa raja lagi pada hari akhirat ni? Allah lah. Ada ni. Tiba-tiba wa amal bukan nak redha Allah, nak redha umpama penyapu sampah. Nak redha manusia yang tak ada, manusia yang lemah, yang hina, yang hakir, yang fakir, hamba ni. Bukan dengan amal ibadah tu dia akan dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dia bukan nak redha Allah, dia nak redha hamba Allah yang lemah, yang hina. Ini cerita hak berkaitan dengan hak hati ni. Cerita ni sedap dah dengar, tapi dia kena mujahadah lah. Dia hati ni kadang-kadang kalau tidak terdidik daripada awal dengan didikan yang sempurna, bila hati itu sudah dahulunya bersifat dengan sifat kecelaan, bertaubat dengan Allah, dia kena sentiasa jaga. Kena jaga-jaga. Sebab apa? Dia mudah nak kembali kepada perangai lama. Ada ni? Baik tu baik dah. Tapi kena jaga. Dia mudah nak kembali kepada perangai lama. Di sini pentingnya ibu bapa. Penting ibu bapa. Mana anak-anak kita tu baik hati daripada awal. Ni. Kedudukan ulama-ulama muktabar terdahulu. Imam-imam muktabar terdahulu. Mereka mempunyai ibu bapa yang soleh. Ada? Ibu bapa yang soleh, yang makan yakin halal belaka. Ada ni? Mana kira-kiranya imam-imam muktabar ni tak kena dosa daripada budak. Inilah imam-imam muktabar. Orang sekarang tak boleh nak challenge orang ni. Tak nak lawan. Orang sekarang ni balik terkadang fardhu ain pun tak beres. Ada ni. Diberi makan oleh mak ayah kita zaman sekarang ni kebanyakannya syubhah belaka. Syubhah belaka. Bukan yakin halal. Tak yakin halal. Sebab beli hak siap dah. Ada ni siap belaka dah. Minyak siap dah, gandum siap dah. Buat rumah tu proses je. Barang siap dah. Barang mari mana? Minyak, gandum, gula mari mana? Kilang siapa yang buat? Ceria Nur Alik lah. Bagaimana? Syubhah. Ada cok halal. Itu maknanya syubhah. Tak yakin haram.
Sebab ada cak halal. Yakin halal. Ni. Faham tak? Hak imam-imam muktabar terdahulu. Daripada ibu bapa lagi dah. Sebab tu hati mereka suci sampai ke mati. Barakah ilmu mereka diguna pakai sampai sekarang. Cuma orang sekarang je lah. Dia rasa macam begitu je lah orang sekarang ni. Tidak ada insaf diri. Tidak kenal diri. Orang sekarang ni apa benda tak ada maksiat. Segala-gala maksiat daripada budak lagi. Yelah masa budak tak ada catatan. Buat benda ni. Tengok apa pun, dengar apa pun. Tengok cerita putih cium. Daripada budak lagi. Ke mana? Tengok orang putih cium tu lah. Bukan daripada budak. Walaupun masa budak, sama saya tu tak ada TV lah. Tapi tak ada TV pun, ada TV jugalah satu-satu rumah tu, kampung tu. Masa dulu, rumah tu Quran ada TV. Rajin kita pergi ngaji. Rajin pergi ngaji. Rumah dia je ada. Tapi, arwah ayah saya tak boleh tengok lah. Tak boleh tengok. Hak boleh tengok nyesa je. Hak boleh tengok. Combat. Sebab combat tak cium. Combat dia perang je combat. Tahu tak combat? Orang tua tahu, orang muda tak tahu. Tahu so? Tak tahu tu hobbit moro tapi tak tahu. Dah ingat je? Sebab apa orang tua beri? Sebab cerita combat tak ada cium. Cerita combat tu kan Amerika menang semua lawan Jerman tu kan. Jerman kalau semua combat. Hak gitu je. Sebab tak ada cium. Dan sekarang ni cium belaka je. Katun pun cium. Sekarang ni katun pun pakai baju dalam, seluar dalam. Katun. Tapi seluar dalam, baju dalam tu je dia pakai. Orang sekarang. Gitulah. Dia bila dah mana daripada budak lagi dah seumpama tu, atau je kerah kitanya. Kerah kita orang sekarang. Ada ilmu tu ada ilmu lah. Ada ilmu tu ada ilmu. Tapi takkan sama dengan orang dulu. Lepas tu kita orang sekarang ni belajar molek-molek, letak niat molek-molek. Kalau dahulu niat tu tak betul, bertaubah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertaubah dengan Allah. Letak niat molek. Badan kita ada saliking tu dia datangkan 3 niat. Yang pertama lillahi ta'ala berdakwah. Yang kedua awalnya bukan kerana Allah. Bertaubahnya kemudian jadi baik. Yang ketiga bukan kerana Allah sampai ke sudah menjadi sejahat-jahat manusia. Niat yang pertama tu lillahi ta'ala berdakwah. Yang kedua awalnya kerana nak dunia. Tapi bertaubah kemudian. Yang ketiga, kerana dunia sampai ke sudah. Jadi bagi 3 gitu. Niat belajar tu. Kalau niat tu belajar tu molek, boleh ilmu, ujian yang besar pula boleh ilmu ni. Tinggi kedudukan di sisi Allah yang berilmu. Tapi orang yang tinggi kedudukan di sisi Allah paling lebih ujian daripada Allah. Kan Nabi kata dah kan, asyaddul bala al-anbiya. Summal amsal fal amsal. Hak paling bersangatan ujian adalah nabi-nabi. Hak tinggi di sisi Allah, tinggilah ujian dia. Kalau orang berilmu ni tinggi darajah di sisi Allah, ujian yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ni. Sebab apa? Dunia ni tempat ujian. Tempat ujian atas dunia ni. Lepas beli ilmu, besar ujian. Tapi kalau dah awal niat kita tak molek dah, lepas beli ilmu terselah niat kita tak molek. Akan terkeluar, akhirnya akan timbul macam-macam. Benda yang lebih kurang sama saja. Setakat bicara benda khilafiyah. Simple saja, boleh cerita-cerita ilmu gini. Sesat. Tak ada apa pun. Tak ada apa pun. Ada ni. Cerita cara molek. Saya belajar dengan tok guru yang tahlil dia tak buat.
Talqin dia tak buat. Tapi jadi berkelahi ke tak? Tak. Dia tak buat. Tapi kalau orang panggil, dia ra'i. Tapi dia tak buat. Kalau dia betul-betul, dia tak buat. Tapi kalau orang panggil, dia ra'i. Walaupun tahlil itu pendek sekalipun, dia ra'i. Taklah dia kata gini. Tapi bahagian dia tak buat. Ada ni. Ini orang berilmu atas pandangan dia. Tapi dia bukan nak kelahi dengan orang. Itu atas pandangan dia. Benda khilafiyah. Tinggi-tinggi sunat. Pada ni. Hak kata dok sunat pun, dia tak rasakan nak menghukumkan haram pun semua. Kata je. Ni. Berbeza pandangan, itu memang daripada zaman sahabat lagi dah. Dalam bab fiqh berbeza pandangan. Lepas tu timbul imam-imam muktabar yang berbeza pandangan. Susu galuk ilmu sampai ke sahabat mana? Tapi kalau cerita secara ikhlas, cerita molek-molek, ceritalah. Kemudian hak khilafiyah ni, kita nak cerita kepada orang ramai, cara lain. Kita nak cerita pada kelas khususi. Duk pondok ke, masuk universiti ke, dia bahas pandangan ni, pandangan. Bahas lagi lah. Sebab itu khususi. Pengajian dalam pondok, pengajian dalam universiti. Tapi kalau pengajian di masjid, live satu dunia, lain bicara. Ni kalau orang ikhlas, dia akan jaga sini. Tapi kalau bicara kelas khususi, waktu keluar kitab ni, pandangan ni, boleh bahas satu-satu. Ini pandangan yang kuat, pandangan ni tidak kuat, pandangan ni yang jumhur, pandangan tidak jumhur. Boleh bahas, tak ada apa-apa. Faham tak? Tapi dalam kelas khususi, kelas umum, FB apa semua ni, cara atur ayatnya berbeza. Jadi kalau orang ikhlas, dia jaga sini. Kalau orang tak ikhlas, dia akan buat keluar benda-benda yang akan benda tu simple saja. Tapi cara cerita tak betul, akhirnya timbul perkelahian dalam masyarakat. Masyarakat mana ni? Masyarakat nak belajar agama. Orang tak peduli ilmu agama tu, cara benda gini. Jadi kita orang luar tu, dia baloh lah. Dia baloh bak sukang, dia baloh bak artis. Dia baloh cara dia. Jadi kita duk baloh bak ilmu, bak hukum hakam, benda yang khilafiyah. Apa ada ni? Kenapa dia gitu tu? Yang bawa tu, letak niat di mana? Dia cerita betul. Kadang-kadang benda betul, tapi cara susun ayat tu. Kita mengajar di merasah kita. Kita mengajar di universiti. Itu lain tu. Itu lain. Yalah, kalau kita belajar kitab di pondok kan, kok kapun tak boleh mengajar. Kalau mengajar kat dia kata, ustaz bahai cerita habining ni. Gitu maksud dia. Tapi dalam kitab ni, cerita belaka Dalam kitab, cerita belaka. Ada ni. Kalau cerita, kalau buat live FB cerita gitu, dia panggil ustaz apa ni? Ada mudah lah. Ustaz Belu. Gitulah. Udah nama ustaz tu. Tapi kalau bicara dalam pondok, halo, kita bicara. Kita bicara lah. Tak ada apa-apa. Sebab apa? Bukan ada FB pun. Hanya hak belajar je. Kitab masa-masa di depan. Tak ada masalah. Banyak bicara dalam tu. Hak jenis 18, apa ni? SX apa tu? TV tu lah. 18 kan dia ada buat bulat tu kan. 18 apa? SX apa kita. Gitu lah. Boleh mengajar tu. Tapi jangan duk mengajar dalam FB. Mengajar dalam FB kau. Orang kampung kata mengajar apa ni, ilmu apa gini ni. Ilmu lucah ni ke apa ni. Tapi nak cerita. Dah kita ada. Boleh bicara dalam pondok. Tempat punya khas boleh bicara. Kita tahu benda gini, balik kampung nak cerita benda ni. Abang apa ni? Tak cerdik. Tak ada hikmah. Tak ada kebijaksanaan. Kenapa nak cerita gitu? Nak orang tahu, banyak benda kita tahu. Ni hati masalah. Masalah hati masing-masing. Masalah hati masing-masing. Jadi mula daripada awal lagi dah. Kita didikan, kita macam mana, belajar kita macam mana. Akhir boleh ilmu. Kalau tak comel daripada awal, tidak bertabah dengan Allah, akhirnya, hasil penghujung dia akan pergi kepada tak comel lah. Benda sebenar sekalipun, benda berbentuk ilmiah sekalipun, kalau tak kena letak, jadi punah. Berpunca daripada hati masing-masing. Orang belajar ni nak tenang.
nak boleh ilmu, nak buat amal, nak boleh ilmu, nak buat amal. Kemudian nak tahulah lebih sikit. Nak tahulah lebih sikit pandangan-pandangan yang lain. Tak apalah. Didatangkan pandangan-pandangan yang lain. Lepas tu kita cerita secara ilmu. Maka inilah hal orang yang murai. Orang yang beramal bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia boleh dapat redha Allah, tiba-tiba nak dapat redha manusia. Ada ni. Nak dapat redha manusia. Sampai di hari akhirat. Siapa ni? Limanil mulkul yaum. Kerajaan dia tangan siapa sekarang ni? Allahul wahidul qahar. Milik Allah Subhanahu wa ta'ala nah. Ada ni. Akhirnya dia akan luput redha Allah, tak dapat redha Allah dan tak dapat redha manusia seseorang yang dia tuntut redha tu. Dia tuntut redha. Ini kelakuan orang yang murai, orang yang riya. Maka apa faedah hajah kepada makhluk yang hina, lagi daif, lagi menghina. Dan iaitu ini padahal iaitu seorang hamba dapat daripada menghasilkan redha Tuhan Rabbil Alamin yang memadai daripada tiap-tiap kehendak. Faedah apa kita nak redha makhluk yang lemah? Kita boleh dapat redha Tuhan Rabbil Alamin. Cukup dah kitanya daripada tiap-tiap kehendak. Nak apa lagi? Dapat redha Allah, kehendak dunia akan dapat. Dapat redha Allah, kehendak akhirah akan dapat. Ini macam ni susunan dalam kitab Minhajul Abidin dalam bab riya. Nak comel ni hak asal yang 4 perkara ni nak comel, kita buat catatan sendiri. Dengan ayat-ayat kita lah, tak usah panjang-panjang. Asal yang pertama, susun ayat kakak-kakak. Kita ke sekolah dulu kan, bahasa Malaysia boleh markah tinggi tau. Susun ayat yang pertama. Yang kedua macam mana. Yang ketiga, yang keempat, tulis kakak-kakak. Maka kita pun sentiasa baca. Baca untuk kita. Baca untuk kita. Sebab apa? Sebab ujian godaan syaitan riak ni sampai ke mati. Godaan syaitan dengan riak ni sampai ke mati. Godaan zahir kemudian tua dak gerak dah. Tengok benda haram malah. Dengar benda haram malah. Tua-tua ni. Hak godaan zahir, tapi godaan riak, ujub, takabur, hasad, kasih akan dunia, kasih akan kemegahan sampai ke mati. Jadi kena baca semua hak bahagian nak peringat ke kita ni. Sebab kadang-kadang kita minahaj ni, cerdik ke tak cerdik kita sebenarnya. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tiba-tiba kita orang ibadat kerana makhluk yang lemah macam kita. Itu hak yang pertama dulu. Faham tak? Ni sekarang ni pula boleh dapat redha Allah, tapi nak dapat redha manusia yang hina, yang lemah macam kita semua sama aja. Dia boleh apa kita? Akhir daripada masyar Tuhan kata izhab fakhuz ajraka mimman amilta lahu fala ajraka indana. Pergi kamu, ambil pahala kamu daripada seseorang yang kamu beramal karenanya. Maka tidak ada pahala kamu di sisi kami. Aku minta pahala dengan orang kamu beramal kerana dia. Orang tu boleh pahala. Faham tak ni? Mana siapa pada masya Allah perintah kepada orang riak ni, pergi cari seseorang yang kamu beramal karenanya. Tak ada pahala dari sisi kami, Tuhan kata. Minta pahala dengan orang yang kamu beramal karenanya. Orang tu boleh pahala.